Nama saya Nuzaira Binti Muhammad Zarki, nombor matrik 18 BI 01035. So, hi, Assalamualaikum, dan saya Dayanku Nur Fatin Amira, 18 BI 01053. Hi everyone, nama saya Nunasa binti Rosazli, nombor matrik 18 PI 01054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Ibrahim, nombor matrik 18 BI 01068. So, kita masuk untuk definisi kecuaian. Okey, kecuaian perubatan dalam English iaitu medical negligence, yang mana kecuaiannya adalah satu perbuatan ataupun sifat cuai yang mana menyebabkan kemalangan. Okey, dalam bidang kedoktoran iaitu kecuaian perubatan iaitu kegagalan seorang doktor dalam menjaga ataupun penjagaannya terhadap pesakit. So, maksudnya sini kecuaian ni dia dianggap tot yang terbesar kerana hakikat menunjukkan bahawa litigasi di mahkamah ni dia membabitkan kuasa tindakan yang berkaitan dengan kecuaian berbanding dengan tot-tot yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan elemen-elemen kecuaian yang perlu dibuktikan. Yang pertama adalah kewajipan berjaga-jaga atau duty of care, yang mana wujud dalam keadaan jika orang biasa yang munasabah tidak mengambil sembarang langkah berjaga-jaga, maka ia akan mewujudkan risiko yang berbahaya. Oleh itu, setiap pengamal perubatan haruslah mempunyai kewajipan untuk memastikan pesakit mendapat rawatan yang wajar dan mengikut piawaian yang diterima oleh sebuah badan perubatan yang diiktiraf dalam kepakaran yang berkenaan. Elemen yang kedua adalah perlanggaran kewajipan atau breach of duty, yang mana tertuduh telah melanggar tanggungjawab sebagai seorang pengamal perubatan terhadap pesakitnya. Ini berlaku apabila sesuatu rawatan yang diberikan adalah tidak mencapai tahap piawaian yang boleh diterima oleh suatu badan perubatan yang diiktiraf. Elemen yang ketiga adalah penyebab. Kerosakan yang dicari secara langsung dari perlanggaran tugas ini. Oleh itu, penuntut perlulah membuktikan bahawa tindakan pengamal perubatan tersebut mempunyai kaitan secara langsung dengan kecederaan atau kerugian yang ditanggung oleh penuntut. Dan elemen yang terakhir adalah elemen kecederaan, iaitu penuntut perlulah mengesahkan bahawa pihak penuntut mengalami kecederaan yang mana tuntutan boleh dilaksanakan. Di bawah elemen ini terdapat dua jenis kerosakan. Yang pertama adalah kerosakan khas yang mempunyai kaitan langsung dengan kecederaan atau kemudaratan dan mempunyai nilai kewangan khusus seperti kecederaan fizikal dan kerugian kewangan, contohnya kerugian pendapatan. Yang kedua adalah kerosakan umum yang lebih sukar untuk menentukan nilai kewangan seperti kecederaan mental, contohnya post-traumatic stress disorder atau adjustment disorder. Prinsip Bolam yang telah diperkenalkan oleh Hakim McNeje dalam kes Bolam lawan Ferren Hospital Management Committee pada tahun 1957 telah digunakan sebagai penanda aras bagi standard kewajipan berjaga-jaga dalam perubatan. Kes Bolam versus Ferren Hospital Management Committee, plaintiff iaitu John Bolam telah mengalami keretakan tulang pinggul akibat terjatuh dari kerusi semasa melakukan rawatan terapi kejutan elektrik. Plaintiff telah membuat tuntutan bahawa defendant iaitu doktor tersebut telah gagal memberikan ubat penenang kepada plaintiff. Mahkamah dalam keputusannya menyatakan bahawa defendant tidak melakukan kecuaian kerana defendant bertindak sejajar dengan amalan biasa perubatan. Dan dalam prinsip Bolam ni juga, dia lebih kepada prinsip paternalisme perubatan. Apa yang dikatakan dengan paternalisme perubatan tu? Okey, paternalisme perubatan adalah campur tangan doktor ke atas kebebasan seorang pesakit dalam membuat keputusan demi kepentingan pesakit. Terdapat beberapa elemen-elemen penting dalam prinsip Bolam, antaranya yang pertama, seorang doktor harus bertindak berdasarkan amalan perubatan yang diterima pakai. Yang kedua, amalan perubatan yang diterima pakai itu mestilah amalan semasa. Bukannya seperti dalam kes Roe vs Minister for Health, di mana kes ini insiden telah berlaku pada tahun 1947. Namun tuntutan telah dibawa pada tahun 1951. Pesakit tidak boleh membuat tuntutan untuk satu insiden yang telah berlaku sebelum sesuatu amalan perubatan baru diterima. Namun begitu, ada juga dalam prinsip Bolam yang jika seorang doktor bertindak berlawanan daripada amalan perubatan yang diterima pakai, namun dia mampu untuk
justifikasikan perbuatannya, maka dia juga boleh dikira sebagai tidak cuai. Di Malaysia juga prinsip bolam telah diaplikasikan dalam kes di Malaysia. Antara kes yang terawal mengaplikasikan prinsip bolam adalah kes Elizabeth Cho. Namun tidak semua kes menggunapakai prinsip bolam kerana dilihat prinsip ini seperti mengenepikan hak keizinan bermaklumat pesakit. Saya akan menerangkan berkenaan kes-kes kecuaian perubatan di Malaysia. Tadi korang faham kan apa itu prinsip bolam? Jadi kita akan tengok kes-kes yang menerima pakai dan tidak menerima pakai prinsip bolam. Tapi sebelum tu, saya akan menerangkan berkenaan dengan kes di Australia di mana mahkamah di Australia tidak menggunakan pakai prinsip bolam. Seperti contoh dalam kes Rogers lawan Whittaker. Di mana dalam kes ni, Pak Whittaker hampir mengalami cacat penglihatan pada mata sebelah kiri yang dipanggil sebagai sympathetic ophthalmia selepas pembedahan pada mata sebelah kanannya. So, kat sini, Pak Whittaker katalah yang doktor ni cuai kerana gagal menasihatinya berkenaan dengan risiko penyakit tersebut. Tapi sebenarnya pembedahan tersebut tak dilakukan dengan cuai pun. Jadi mahkamah menyifatkan bahawa adalah penting untuk seorang doktor tu menasihati pesakitnya berkenaan dengan penyakit tersebut agar pesakit boleh buat keputusan sama ada nak teruskan dengan rawatan yang doktor cadangkan ataupun tidak. Di Malaysia, terdapat beberapa kes yang menggunakan pakai dan tidak menggunakan pakai prinsip bolam. Antara kes yang menggunakan pakai prinsip bolam ialah kes Swamy lawan Matthews and others, di mana kes ini adalah di peringkat Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes ini ialah kes rayuan berkenaan dengan keputusan Hakim Ismail Khan yang menolak tuntutan perayu terhadap kecuaian defendant. Perayu merupakan konduktor yang bekerja di estet kepunyaan responden kedua, manakala responden pertama ialah doktor yang dilantik oleh responden kedua untuk menjaga kesihatan para pekerjanya. Perayu telah mengalami kelumpuhan pada lengan dan kakinya disebabkan oleh polineuritis setelah dirawat oleh responden. Menurut responden, beliau merawat perayu pada kali pertama kerana perayu mengalami gatal di tangan dan kakinya dan responden telah menyuntik ubat acetaminophen yang didakwa telah menyebabkan kelumpuhan kepada perayu. Pada 31 Julai 1996, responden sekali lagi telah menyuntik perayu dengan 5 cc acetaminophen yang mana menurut perayu, selepas suntikan tersebut, beliau mengalami gatal dan suhunya naik tinggi. Responden mendiagnos perayu sebagai radang paru-paru dan memerintahkan perayu agar dirawat di hospital. Isu di sini ialah sama ada responden telah cuai dalam memberikan suntikan acetaminophen kepada perayu dan mahkamah memutuskan untuk menolak rayuan perayu kerana mahkamah berpendapat bahawa seorang pengamal perubatan tidak perlu penuhi tahap skil yang paling tinggi, hanya memadai melakukan tugas berdasarkan amalan biasa dalam bidang perubatan. Jadi kat sini jelas menunjukkan bahawa dalam kes Swamy ni mahkamah menggunakan pakai prinsip bolam. Seterusnya ialah kes Fofiona lawan Dr. Sofuk Mun, yang mana kes ni adalah kes yang terkenal dalam Undang-Undang Perubatan di Malaysia. Kes ini menjadi ditolak kepada perubahan Undang-Undang Kecuaian Perubatan di Malaysia, yang mana pada 11 Julai 1982, perayu telah terlibat dengan kemalangan yang menyebabkan vertebrae dan bilaterally locate facetnya terkehel. Perayu dirawat oleh responden pertama iaitu pakar bedah ortopedik. Pada 19 Julai 1982, responden pertama telah melakukan pembedahan pertama ke atas perayu untuk mengembalikan vertebrae yang terkehel ke posisi asal dan melindungi dengan cantuman tulang serta memasukkan gelung dawai. Namun begitu, pembedahan tersebut telah gagal dan menyebabkan perayu lumpuh. Dr. Mohandas iaitu seorang pakar bedah saraf mendapati bahawa gelung dawai tersebut telah menekan saraf tuncang yang menyebabkan kelumpuhan. Responden pertama sekali lagi telah melakukan pembedahan kedua untuk mengeluarkan gelung dawai, namun pembedahan tersebut juga gagal. Perayu telah memfailkan tindakan kecuaian ke atas responden di Mahkamah Tinggi dan telah berjaya membuktikan 4 perkara. Pertama, kelumpuhan yang dialami olehnya adalah disebabkan oleh pembedahan, bukan disebabkan oleh kemalangan. Yang kedua, responden pertama dikatakan telah cuai dalam ikat gelung dawai yang menyebabkan perayu lumpuh. Manakala yang ketiga, responden pertama dikatakan cuai kerana tidak melakukan rawatan dengan segera selepas mendapati perayu mengalami kelumpuhan. Manakala yang keempat, responden pertama dikatakan telah cuai kerana melakukan pembedahan kedua tanpa kehadiran Dr. Mohandas. Responden telah mengemukakan rayuan dan Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan kedua-duanya. Perayu kemudiannya telah buat rayuan ke Mahkamah Persekutuan, yang mana isu ni ialah sama ada prinsip bolam terpakai dan sama ada doktor mempunyai tugas untuk memaklumkan kepada pesakit tentang risiko rawatan. Mahkamah Persekutuan telah membenarkan rayuan perayu dan berpendapat bahawa prinsip bolam tidak relevan. Hal ini kerana pengamal perubatan terikat di sisi undang-undang untuk memaklumkan kepada pesakit yang mampu untuk memahami risiko yang dialaminya untuk membolehkan pesakit membuat keputusan sama ada ingin bersetuju dengan rawatan yang dicadangkan ataupun tidak. Dapat dilihat di sini bahawa mahkamah mengambil kira kepentingan pesakit serta menolak prinsip paternalism yang terdapat dalam prinsip bolam. Bukan itu sahaja, mahkamah merujuk kepada keputusan hakim dalam kes Rogers lawan Whittaker. Okey, sebelum
kita masuk kepada penutup. Okey, kita tengok kesan kecuaian perubatan di sisi undang-undang. Okey, sebelum kita buktikan kecuaian perubatan tu ada 3 perkara yang perlu dibuktikan. Yang pertama iaitu wujudnya tugas berhati-hati, yang kedua iaitu berlakunya pecahan tugas, dan yang ketiga iaitu akibat daripada pecahan tugas tersebut. Okey, so kita masuk yang pertama iaitu peningkatan jumlah saman dan juga tuntutan terhadap kes-kes yang mana melibatkan kecuaian perubatan. Okey, kita tengok 20 tahun, so kita tengok 20 tahun yang lalu kan, yang mana kerajaan ni dia bayar amount pampasan sebanyak 219,000. Okey, namun begitu, selepas 2 tahun kemudian berlakunya peningkatan yang amat drastik, yang mana kerajaan ni dia bayar tuntutan pampasan ni sebanyak 951,000. 951,000 ni nilai dia sangat banyak, yang mana hampir 1 juta. Okay, so maksudnya sini semakin banyaklah peningkatan saman, maksudnya makin banyaklah amount pampasan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Okay, so kita tengok satu kes iaitu yang mana pesakit ni dia mengadu yang dia ni sakit kaki. Tapi doktor ni dia hanya bagi ubat tahan sakit saja. So maksudnya ubat tahan sakit ni dia macam tidak berfungsi sangat dan menyebabkan kaki pesakit tersebut ni dia terpaksa dipotong sebab kurang berlakunya pengaliran darah. Dan keputusan mahkamah mengatakan bahawa doktor ni cuai, yang mana doktor ni sepatutnya dia ada prosedur-prosedur yang ditetapkan. Namun begitu doktor berkenaan hanya memberikan ubat tahan sakit sahaja. Okey, so yang kedua iaitu perubahan daripada sifat paternalisme perubatan kepada autonomi pesakit. Okay, so disebabkan oleh kecuaian perubatan ni, maka pesakit-pesakit sekarang ni dia terbukalah fikiran-fikiran ni kan, yang mana diorang ni mempunyai hak dan juga keperluan dalam mana yang mana memilih rawatan ataupun tempat perkhidmatan ataupun apa-apa servis yang berkaitan lah kan. So sebabnya sekarang ni macam banyaklah kan berlakunya insiden, contohnya macam komplikasi dalam melahirkan anak ataupun berlakunya jangkitan kuman dan juga lain-lain lah lagi kan. So sebab kecuaian perubatan ni lah yang mana menyedarkan masyarakat sekarang ni untuk melakukan perubahan lah daripada paternalisme kepada autonomi pesakit. Okey, so seterusnya kita masuk kesan kecuaian perubatan iaitu peningkatan kadar insurans. Okey, kenapa macam insurans ni kan dia penting tau. Sebab insurans ni dia boleh cover kita punya sakit ataupun mana-mana kecuaian perubatan ataupun kemalangan yang mana yang akan berlaku pada masa depan. Sebab kita kan sendiri tak boleh nak tahu apa yang jadi pada masa depan. So better semua orang ambil insurans. Saya bukan nak promote insurans, tapi insurans ni dia penting. So bukan sahaja penting kepada pesakit, malah penting juga kepada doktor. So maksudnya jelaslah kan menunjukkan bahawa peningkatan kadar insurans ni berlaku disebabkan oleh peningkatan jugalah masyarakat yang memerlukan insurans ni. Okay, itu je. Sudah tak sedar dan nak habis dah presentasi kami pada hari ini. So, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Terdapat kemungkinan bahawa seseorang doktor itu akan melakukan kecuaian atau kurang berhati-hati ketika merawat seseorang pesakit. Hal ini haruslah dibuktikan dengan wujudnya beberapa elemen kecuaian yang telah dinyatakan yang dilakukan oleh pengamal perubatan tersebut. Namun begitu, jika rawatan tersebut dijalankan bersesuaian dengan standard profesional perubatan, maka seorang pengamal perubatan tidak boleh diambil tindakan.